Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi Muhammad penuh mukjizat, mendengar kisahmu hati terpikat. Nabi Muhammad penuh mukjizat, mendengar kisahmu hati terpikat. Terima dariku salam salawat, moga Allah kurniakan berkat. Terima dariku salam salawat, moga Allah kurniakan berkat. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Kita masih dalam ujian suara, sementara menunggu dalam 1 minit 2 minit lagi. Jadi kalau siapa dengar audio jelas, clear, sila tulis A5. Kalau visual clear, V5. Kalau audio dan visual dua-dua clear, tulis AV5. Jadi senang untuk kita pantau. Atau payah sangat, tulis 5 ya. Maknanya clear lah. Begitu. Boleh kan? Okay. Kita pakai buku ni insya-Allah. Okay. Kita pakai buku ni. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Alright, cantik, clear. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nak jawab dulu salam yang semua bagi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga semuanya berkat dan barakah pada pagi yang mulia ini insyaAllah. Terus masuk dalam bahagian rukun umrah. Apa itu umrah? Umrah ialah menziarahi Baitullahil Haram pada bila-bila masa sahaja untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya. Maknanya kalau nak pi bulan 12 ni, umrah ke haji? Umrah. Pasal bukan pi musim haji. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah.
Lah ni bulan apa? Lah ni bulan Rabiul Akhir. Rabi', bulan bunga, musim bunga. Habis tu pergi Mekah bukan musim haji, bukan. Buat apa? Umrah. Nampak? So umrah dia tertakluk pada masa. Tertakluk pada masa selain dia bukan umrah dia bukan macam haji. Haji tertakluk pada bulan. Bulan haji baru boleh pergi buat haji. Kalau hari ni kita nak pergi buat haji, tak boleh. Sebab dia dah ditentukan bulan haji, iaitu bermula Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, sebab Nabi sebut dalam hadis Al-Hajju Arafah. Haji adalah berada pada wukuf di Arafah. Bila hari wukuf itu? Pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau dah kata 9 Zulhijjah hari wukuf, maknanya bulan Zulhijjah lah, no? Dia bukannya bulan Rabiul Akhir ke apa ke. Jadi umrah anytime of the year. Pergi je. Okay, so kita tahu dah. Okay, maknanya kami yang mana nak pergi ni, kami pergi bulan 12 ni, tak boleh buat haji. Dia mesti kena buat umrah. Sebab apa? Dia keluar daripada waktu haji. Dia termasuk dalam waktu-waktu yang lain. Okay, faham. So, apa dia punya rukun dia? Rukun dia ada 5. Yang pertama, rukun dia niat. Rukun, dia ada wajib dia. Sebab dia nanti sangkut dengan dam apa semua. Tapi dam apa semua tak mau sembang lagi. Tak mau lagi. So, dia akan sangkut nanti apa dia? Dia ada wajib haji. Wajib haji dia ada dekat niat ni apa dia? Wajib haji dia ada 2. Satu, niat di miqat. Satu, niat di miqat. Maknanya niat tu boleh berlaku di Malaysia. Boleh, sebab Malaysia tanah halal. Malaysia tanah halal. Mekah tanah haram. Nak masuk tanah haram kena niat. Nak miqat dia punya sempadan dia tu dekat Qarnun Manazil kalau naik kapal terbang. Tapi bulan 12 yang kita pergi ni, 14 bulan 12, kita mai daripada Madinah. Dia punya miqat dia dekat Bir Ali ataupun Zulhulaifa. Boleh dapat. So, miqat dia di situ. Maknanya di kawasan tanah halal. Kalau di kawasan tanah halal, maknanya Malaysia pun boleh juga. Jadi siapa yang niat pakai ihram masa di Malaysia, ketika dia pakai ihram untuk dia nak pergi sana, laku. Sebab tu ulama pesan berhati-hati. Berhati-hati. Bezanya wajib haji dekat niat ni apa dia? Mesti niat dekat miqat dia. Sebab tu kalau tak, nanti dia kena dia punya dam dan sebagainya. Yang kedua, bila dah niat pakai ihram, wajib hajinya ialah ada 13 pantang larang ihram duduk dekat dia. Ada 13 pantang larang ihram duduk dekat dia. Jadi bila kata duduk pantang larang tu duduk dekat kita, maka Allah kena jaga. Kalau kita tak jaga, habis. Akan tidak sempurna umrah kita. Tu bahasa dia. Ngam. Setakat ni faham So, wajib haji tu ada dekat niat ni, iaitu ada 2. Satu, wajib niat di miqat. Satu lagi, jaga 13 pantang larang. Yang ni saya dah sebut dah. Kita akan sebut selepas minggu ni. Maknanya minggu depan. Minggu ni perhabis dulu rukun yang 5. Bagi saya settle dulu. So yang pertama, niat umrah. Niat umrah ialah niat ihram mengerjakan umrah. Setelah berbuat demikian, maka diharamkan ke atasnya melakukan semua perkara larangan ihram sehingga terhasil tahallul. Betul tak? Betul ya? So kita ada niat. Dia ada niat di miqat dan ada 13 pantang larang jatuh atas kepala kita. Kalau kita tak niat, kita tak kena. Pasal kita niat, kita kena jaga. Faham? Lafaz niat dia. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan niat bersyarat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fatahallaltu. Sekiranya saya didatangi halangan, maka halal saya. Jom kita niat sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata tadi ustaz kata kalau niat jadi. Ini mengaji. Bukannya niat nak pakai ihram. Ni mengaji bab ihram. Bab niat pergi umrah. Tak ada masalah. Jom kita belajar niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang ni siapa niat masa di Bir Ali tu nanti, dia pakai kain ihram, duduk atas bas, kita niat sama-sama, bam, dia dah jadi dah satu perkara dekat dia, iaitu ada 13 pantang larang duduk dekat dia yang sebelum ni dia boleh buat, lepas ni dia tak boleh buat dah. Contoh paling mudah, dia boleh duk pi cabut tanaman dan sebagainya. Boleh pi petik pokok ni. Kalau kita turun rumah kita pi petik, kita pi berjalan, kita pi petik, kita pi dekat Madinah, cantiknya subhanallah apa semua, kita duk tengok apa semua, tangan tu boleh pi petik. Tapi dengan sebab kita niat. Tadi saya bagi contoh Madinah tu bukan nak kata orang kata tanah haram tak boleh, betul, yang tu betul, tapi nak bagi tahu dulu kata kita boleh buat benda tu, boleh pi petik, boleh. Tapi dengan sebab kita niat tadi tu merosakkan tumbuhan yang ada, maka kena dam kat kita. Hanya sekadar niat saja. Tak ada apa, tak ada tulis apa pun, tak ada termaktub apa pun. Hanya niat saja dalam hati, terjadi pada kita. Besar tak? Besar. Sebab tu niat jangan main-main. Niat jangan buat-buat macam benda tak important. Niat adalah 1/3 daripada segala amal ibadah. Sebab tu kalau kita tengok contoh macam satu orang mandi wajib. Dia mandi wajib dengan mandi biasa. Sama. Tapi satu dapat wajib. Satu hanya sunat. Apa beza dia? Niat saja. Beza wajib dengan sunat. Beza. Kalau kata ibadah biasa, wajib 70. Sunat 1. Sebab tu ulama' bincang, yang mana lebih afdal, sunat ke qada'? Sebab tu ulama' bagi tahu qada' dulu, baru sunat. Tapi dalam masa yang sama, masa qada' jangan tinggal yang sunat. Iya. Besar wajib ni. Bezanya pada niat. Jadi kita nak belajar yang tu masa kita pergi berhaji, masa kita berumrah. Okey, niat bersyarat pula sama-sama. Yang ni untuk orang lelaki boleh, untuk orang perempuan pun boleh. Tolong jangan rasa rendah diri kalau kita niat kita ni orang lelaki. Sebab apa? Dia duk ingat niat bersyarat ni untuk perempuan haid dia. Jadi siapa niat dia nampak koman. Mana? Tak. Jadi sama-sama kita niat bersyarat. Sebab apa? Bila kita niat bersyarat ni, andainya kita ada gout misalnya, kita tengah nak buat, hari itu seronok sampai Mekah, lupa diri, pergi ambil makan manisan yang ada, tahu-tahu dalam dia ada kacang. Kacang pula, kacang tanah. Kita tak boleh. Boh tu, pam, tangkap kaki terus. Dia kata, mak awak dah rasa ni, mak dia. Dia kata, kaki duk rasa awak nyut-nyut ni. Lagi sejam baru nak turun. Ni duk rasa nyut-nyut ni. Sat lagi tengok, boom, bengkok. Duk sat-sat. Kalau jenis lagu ni, bila dia niat bersyarat, walaupun dia tak boleh nak berjalan, sampai masa dia boleh tahallul jadi halal. Tak payah pergi tawaf, tak payah pergi sa'i. Halal dia. Penting. Sebab tu niat bersyarat ni, untuk siapa yang ada sakit, siapa yang ada datang haid, siapa yang ada sebagainya, kena niat. Dia menyelamatkan kita di masa hadapan. Betul. Dia bukan masalah koman tak koman. Dan orang perempuan yang mana dah datang haid, ketika nak buat kerja umrah dan dia nak berniat, bukan kata sebab ni kita berjumpa dengan orang macam ni, kita berjumpa dengan orang macam ni. Nak tahallul dia mesti kena bergunting. Tahallul tu syarat halal tu, itu orang kata syarat halal. Mesti. Kita dah masuk tanah haram, semua pakai ihram. Tiba-tiba dah sampai Mekah, kita nak turun pergi buat umrah,
ada seorang kakak mai tanya, Ustaz, nak tanya, niat ihram ni untuk semua orang ke? Kita kata, ya, itu syarat nak masuk ke tanah haram. Dia kata, saya tak. Pasal masa tu saya adalah haid. Kan kalau haid tak boleh buat umrah kan? Betul. Ilmu tu betul. Kalau haid tak boleh buat umrah. Cuma nak masuk tanah haram kena pakai ihram. Jadi untuk orang perempuan yang dalam bagus tu kawan saya Haji Wan, dia main tambah. Dia kata, Ustaz tambah sikit. Niat bersyarat ketika COVID. Patut. Ini tambahan. Terhalang pihak kerajaan Saudi ni yang latest kena niat siap ikut muzakarah tabung haji baru ni. Disebabkan ada COVID, semua boleh kena niat bersyarat. Sebab apa? Takut terhalang oleh COVID. Baru duk pakai ihram, masuk. Saya tak ada pengalaman lagi. Haji Wan dah pergi dah. Saya tak pergi. Haji Wan dah pergi dah. So dia dah ada ilmu-ilmu baru mereka semua. Muzakarah baru dia dah ada. Saya lama punya lagi. Masih lama lagi. Terima kasih Haji Wan. So niat bersyarat untuk COVID ni kena ikut muzakarah tabung haji. Takut sekali lagi baru duk niat ihram, tahu-tahu kerajaan tutup sempadan apa semua balik dah. Semua kena hantar balik. Dah duk pakai ihram dah, tak ada nak tawaf. Kena niat bersyarat. Ala kulli hal, penting tak penting? Penting. Jadi sebab tu jangan ingat lemah kalau niat bersyarat. Ni dia ada satu sentimen. Setengah orang dia kata niat bersyarat ni koman lah. Ni untuk orang perempuan. Bukanlah. Syariah ni mana dia ada lelaki perempuan. Dia benda-benda yang lelaki perempuan ni sekali ya dua-dua. Kecuali benda yang melibatkan macam imam, makmum dan sebagainya lah kan. Wallahualam. Okey, baik, khair. Saya nak sambung tadi tu. Kakak tu kata, bukankah masa haid tak boleh buat apa? Dia kata, betul. Tapi nak masuk tanah haram, kena niat. Oleh itu, saya pesan siap-siap. Siapa yang mai haid, masa kita nak pergi buat umrah, masa hari kita nak masuk tanah haram, dia tetap kena niat bersyarat juga. Itu jawapannya. Bagi clear. Tolong tulis, faham ke tak faham? Tahu sepanjang saya duk explain ni, faham tak faham? Sepanjang saya duk explain ni, tolong bagi tahu Ustaz, faham ke tak? Okey? Kalau tak faham, tang mana? Bagi tahu siap-siap. Alright? Khair. Niat ihram bersyarat adalah diharuskan bagi seseorang yang bimbang berlaku perkara yang menghalangkan dirinya daripada menyelesaikan kerja umrah. Itu maksudnya. Contohnya seperti kedatangan haid ditimpa sakit kritikal. Niat ini hendaklah dilakukan secara mualat berturut-turut dengan niat ihram. Sebab tu kita niat tadi pun sama-sama juga. Okey, so jom niat lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Fa'in, tu mualat tu. Fa'in, sambung. Fa'in habasani habisun fatahallaltu. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kami didatangi halangan, maka halal saya. Dapat? Tu niat ihram bersyarat. Okey? Itu nampak? Ada Abang Syah Abdul Rahman. Dia tulis, tahun lepas 2020 berlaku pada kami masuk Mekah pada 6 hari bulan Mac. Mujok kami semua niat bersyarat. Tiba di Mekah untuk umrah. Poli cakap umrah mamnu'. So kami ramai-ramai terus bertahlul. So hingga tamat kami tak dibenarkan membuat umrah. Patah balik. Habis. Patah balik. Tak boleh. So nanti kita sama-sama akan niat bersyarat. Boleh dapat? Khair. Baik. Sambung. Amalan-amalan sunat pakai ihram. Yang pertama, sebelum niat, mengerat kuku, mengandam janggut, misai dan rambut. Makna bagi kemas, bagi rapi. Menanggalkan bulu-bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya. Yakni benda-benda yang ada lah. Sebagainya. Mandi sunat ihram, mengambil wudu, memakai wangi-wangian pada badan, memakai minyak rambut, memakai kain ihram berwarna putih, tu sunat. Mendirikan solat sunat ihram. Mendirikan solat sunat ihram ni bukan sunat sebab
niat ihram sebab pakai kain ihram yang 2 helai warna putih itu. Boleh faham ah? Oh, lagi sekali. Okey, laju sangat niat. Okey, ambil niat bersyarat lagi sekali. Sekejap, duduk elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa'in habasani habisun fatahallaltu. Dapat? Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku didatangi halangan, maka halal aku. Siapa dapat tulislah. Siapa dapat tolong tulis. Bagi semua orang dapat. Baik, saya ulang sekali lagi insya-Allah. Okey, tadi dapat dah. Siapa yang dapat tolong tulis tu. Tu niat bersyarat. Nanti semua orang pergi umrah kena niat bersyarat. Nampak perubahan besar tu. Semua perubahan besar tu. Baik. Sebelum memakai ihram, sebelum nak niat, kita disunatkan mengerat kuku, merapi janggut. Macam orang macam saya ni lah. Janggut nak kena trim sikit bagi elok. Rambut ni bagi rapi, maksudnya kalau yang jenis serungai apa semua tu, kalau jenis macam saya ni tak lebat sangat ni, okey. Kira bubuh minyak rambut sekali lagi, buat bagi elok-elok. Sebab apa? Yang bagusnya kalau siapa rambut panjang, jangan dipotong di Malaysia. Pi dekat sana potong bila tahallul, supaya Allah ampunkan dosa sebanyak mana rambut kita. Sebab itu disunatkan kepada kita cukur 3 kali lebih utama daripada gunting. Sebab dia bukan syarat dia kena gunting, dia syarat dia buang rambut ni boleh je tokak dengan gigi boleh, tapi kita faham 2 benda je lah, gunting dengan cukur. Sebab tu kalau macam saya ni pun memang simpan ni, niat nak pergi kat sana, nak botak di sana, supaya Allah ampun semua banyak rambut saya duduk ada atas kepala ni, Allah ampun semua dosa saya. Saya berazam lagu tu, niat tu memang nak pergi sana tu, sekarang nak buat lagu tu. Semasa apa tu ada dia kata memakai wangi-wangian pada badan. So saya sebut sekali lagi dia punya sunat-sunat dia. Tolong tulis Zat. Kalau seorang ambil seorang 2, jadi bolehlah dapat semua. Yang pertama, kerat kuku, mengandam rambut ataupun merapikan rambut, janggut, misai. Lepas tu menanggalkan bulu-bulu, bulu ketiak, bulu ari-ari dan sebagainya. Kalau orang perempuan tu, yalah, bulu kaki dia sikit, yang mana ada yang tu lah, yang ni lah. Semualah perelok lah cerita dia. Bagi pekemas buang. Sunat mandi ihram, pagi tu kita mandi dekat Madinah. Pagi tu kita akan mandi di Madinah. Seronoknya. Mandi dekat rumah, kawasan rumah Nabi tu. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Macam mandi wajib lah. Mandi dia sama macam mandi wajib. Kerat kuku dulu. Tolonglah ikut turutan ni, sebab ulama susun ikut turutan supaya senang kat kita. Mula sekali buat apa? Kerat kuku dulu. Saya bagi gambaran ni, kerat kuku dulu. Habis perapi ni janggut. Rapi. Rambut elok, tengok elok sebelum tu nak pergi pakai elok dulu. Okey, elok dah siap-siap. Lepas tu buat apa? Janggut misai. Misai ni potong sikit. Okey. So tadi potong kuku, potong. Lepas tu bulu ketiak, bulu ari-ari. Cuek. Selesai, baru mandi sunat. Nampak ulama susun kat kita kronologi dia. Senang kan? Okey. Masuk mandi. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Basuh. Macam mandi wajib sabun apa semua, mandi selesai. Habis semua buat apa ulama kata? Kemudian mengambil wuduk. Pakai kain tolar tu, ambil wuduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku ambil wuduk ni kerana Allah Ta'ala. Basuh tangan, kumuk. Lepas tu masuk ayat dalam hidung. Basuh muka, niat sekali lagi. Dalam hati. Orang itu rafa'al hadathil asghar lillahi Ta'ala. Basuh muka. Ambil wuduk. Selesai. Habis ambil wuduk. Lepas tu buat apa? Ambil wuduk memakai wangi-wangian pada badan. Hai! Apa ni Ustaz? Kata wangi-wangian termasuk dalam pantang larang ihram. Nanti suruh pakai minyak wangi pula. Pakai nak suruh kami kena dam ke? Nak suruh kami bayar? Tak. Kita hanya terkena pada dam tadi tu, pada minyak wangi kalau kita niat ihram. Ni kita tak niat lagi. Habis tu nak pakai minyak wangi sekali lagi. Ustaz jangan buat macam kami ni bodoh. Kalau dah pakai minyak wangi, takkanlah sat lagi tak wangi pula. Sat lagi, cerita sat lagi. Sebab apa? Sebab sunat dia bubuh wangi-wangian dulu. Buh wangi-wangian dulu kat badan. Buh wangi-wangi badan. Isteri Nabi tolong mewangikan. Maksudnya tolong pegang minyak wangi tu untuk Nabi. Nabi mewangikan badan. Tu sunat tu. Ambil atar isteri, ambil spray ke, buh kat tangan, tolong bantu suami. Semua tu sunat. Sapu kat janggut. Sapu kat badan. Sapu badan kita. Dia yang penting tu kat sini. Sini. Orang-orang tua-tua lah ajak tempat-tempat nadi. Sini. Ni. Nadi. Tempat-tempat nadi tu kan. Sini. Buh minyak wangi. Dah bubuh semua tu. Pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Okey. Bila dah pakai kain ihram, dah buh minyak wangi, kena buat apa? Memakai kain ihram warna putih. Sunat pakai warna putih. Pakai kain ihram warna putih. Buat lagu tu, tarik. Kami insya-Allah, saya dengan Haji Wan pun tengah berusaha untuk nak buat kursus umrah di masjid ataupun surau yang sudilah untuk kami, sebab baru-baru ni kalau tidak saya pun tak ada cadangan. Baru ni saya pergi sembahyang Jumaat tu, tahu-tahu dengar ada orang buat pengumuman ada kursus umrah di masjid. Saya kata lah ni dah boleh dah kalau ada penjarakan dia apa semua. Okey. So saya dengan Haji Wan pun dalam proses lah. Kami sedang menyusun. Sebab kalau dapat minggu depan jentik lah. Boleh buat elok tu. Pakai kain ihram semua cantik. Senang orang nampak. Macam ni susah. Saya punya kawasan limit. Ni dah terbelakang dah. Walaupun ada jarak boleh buat. Tapi kalau saya berdiri, tuan-tuan akan nampak bahagian lagu tu ya. Dia tak nampak penuh. Kalau nak adjust pula, saya kena tolak pergi ujung sana. Jadi susah. Kami dalam proses insya-Allah. Mahabbatin dalam proses untuk mencari ruang dan peluang untuk kami buat secara alam nyata ni insya-Allah. Dalam proses. Okey. Dah selesai dah. Kemudian buat apa? Sembahyang sunat. Nampak? Kronologi dia cantik ulama susun. Sembahyang sunat. Allah sahaja, niat dia simple lah. Sahaja aku sembahyang sunat pakai ihram kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang 2 rakaat. Semua tu buat di Madinah. Okey. Semasa niat ihram, apa amalan sunat dia? Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua ada wuduk. Ni sunat saja. Tapi bukan wajib. Jadi biasanya kita daripada Madinah, kita turun mai ke Bir Ali, kita tak akan berhenti turun. Kita akan duduk atas bah. Sebab ramai orang. Tak tahulah kali ni kalau orang sikit, kita try tengok. Kita kena try tengok dulu. Sebab dekat Bir Ali ni, masjid dia cantik. Masjid yang memang tempat Nabi niat bersama para sahabat masa nak buat Hajjatul Wada'. Hanya sanya, dia bukan ada masjid saja. Dia ada barang jual beli apa semua dalam tu. Ada orang jual kain ihram. Ada orang, semua benda yang kita buat sunat tadi tu, ada di Masjid Bir Ali. Contohnya, ada orang jual ketik kuku, ada orang jual cukur, ada orang jual sabun, ada orang jual slipper, ada orang jual minyak wangi, ada orang jual minyak rambut, ada orang jual kain ihram. Semua tu ada, sejadah, semua ada. Jadi kalau orang perempuan orang perempuan pula. Jadi kalau kita, ada orang tanya soalan orang perempuan baca tu. Jadi kalau kita pi tu, takut sekali lagi pi cium.
Dia kacau. Jadi sebab itu salah satunya. Tapi paling utama sebab ramai orang dia zamah. Tapi kalau tak ada orang kita boleh. Cuma nanti dia akan drag masa. Biasanya kita tak mau drag masa. Takut rugi. Tapi tak apa, kita tengok dulu macam mana. Sebab Lani pun kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lani pun kita dalam proses pandemik apa semua. Saya pun tak tahu macam mana sistem ni. Sebab saya tak bisa kita kena tengok balik. Bila saya menelaah balik, saya go through balik one by one. InsyaAllah saya akan dapat gambaran dia lah. Baru saya boleh contoh kat tuan-tuan. Khair. Jadi biasanya bila kita sampai tu, kita duduk atas bas. Kita akan niat atas bas. Jadi kalau siapa yang dah terkentut, bas tak menghadap kiblat dan sebagainya, tak apa. Tak apa. Itu sunat sahaja. Boleh dapat Baik. Kemudian setelah berniat ihram, apa kita kena buat? Bertalbiyah, berdoa dan berzikir. So masa kita niat tu, lepas habis niat tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang perempuan boleh pakai pakaian yang putih, tak salah. Cuma untuk jemaah kita, saya suka nasihatkan pakai warna hitam. Kalau saya lah, saya punya jemaah, selalu saya kata pakai yang color hitam. Orang tanya bersebab banyak sebab. Satu, kotor. Sebab orang perempuan pakai labuh. Sat lagi kalau duk berjalan, habis kotor dia punya yang dia pakai ihram dia tu. Kalau orang lelaki pakai ihram kotor sikit, orang kata tak apa, orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan pakai kotor je dulu tu, orang kata cemerekap sangat awak sampai kotor lagu tu. Nampak? Yang kedua, putih ni cenderung untuk menampakkan aurat bagi orang perempuan punya jenis kain lah. Kain apa ni, kalau orang tua pakai telekung saja kat atas, bawah dia pakai jubah hitam. Hak tu tak apa. Hak tu bagus. Nak dapat juga pahala sunat putih tu kan, selalu juga telekung. Tapi bila kita cakap lagu ni, biasanya orang perempuan dia nanti nak pakai jubah putih semua kali tu. Hak yang tu nanti dia cenderung untuk jarang. Dia cenderung untuk kalau kena matahari nampak bentuk badan, nampak transparent dia tu. Jadi ganggu jemaah lelaki nanti. Sian apa. Yang tu untuk saya punya jemaah saya. Saya selalu pesan lagu tu. Dengar ayat kursus saya sebelum ni. Saya tak halang orang nak pakai putih, pakai. Tapi yalah, nanti kalau kita dah niat, lepas tu kita nak tangkap gambar ke apa ke, masa kita nak buat tawaf dan sebagainya, cahaya matahari kita lintas depan orang nampak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya jadi macam nasihat saya cenderung untuk orang perempuan pakai color hitam. Tu macam tu. Boleh faham lah maksud saya nah. Jangan kata saya nak lawan sunnah apa. Tak. Saya kata siap orang perempuan boleh pakai putih. Harus pakai putih. Cuma untuk rombongan, saya nasihatkan rombongan saya pakai warna hitam. Itu je. Boleh faham atas beberapa sebab. Boleh Okey, sambung. Untuk soalan tadi, kalau pakai minyak wangi nak pakai yang mana? Saya kata pakai yang semua boleh pakai. Dia kata ada alkohol. Alkohol ni bukan dia buat daripada arak. Dalam arak ada alkohol. Dan betul ada alkohol yang digunakan untuk buat arak. Cuma alkohol ni dia adalah satu formula kimia. Dia panggil metana atau etana. Dua-dua ni ada aja dalam semua benda. Ada aja. Jadi dalam buat minyak wangi ada dan sebagainya. Jadi yang mana yang tak berkaitan dengan arak boleh pakai, tak ada masalah. Boleh abang sembok tak ada masalah. Boleh dah? Khair. Yang kedua, rukun umrah, tawaf. Tawaf maksudnya mengelilingi Kaabah 7 kali. So kok mana pun mesti kena 7 kali. Tawaf sunat ke, tawaf rukun ke,
tawaf ifadah ke, tawaf selamat tinggal ke, tawaf wada' ke, tawaf apa saja 7 kali. Cuma nak pusing Kaabah sekali tu boleh, tak salah. Dapat pahala tak? Dapat. Dapat ibadah tak? Dapat. Tapi dia tak panggil tawaf 7 kali itulah. Boleh dapat dah. So tawaf mesti 7 kali. Lepas tu nanti kita semayang 2 rakaat sunat, buat lagi 7 kali, semayang 2 rakaat sunat, 7 kali lagi semayang 2 rakaat sunat. Tapi kalau nak buat pusing tak mau berhenti, boleh tak? Boleh, tak salah. Boleh dapat lah. Khair. So maksud tawaf umrah ialah mengelilingi Kaabah 7 kali. Mesti 7 kali. Cukup, tamam. Dengan yakin. Sambil bermula daripada Hajarul Aswad dan berakhir pada Hajarul Aswad menurut syarat-syaratnya. Baik, apa syarat sah dia? Syarat sah tawaf sama macam semayang, kecuali boleh bercakap. Syarat sah tawaf sama macam semayang, kecuali boleh bercakap. Dia boleh bercakap. Dalam semayang tak boleh cakap. Dalam semayang, kalau ikut Syekh Dok Petani, ada 9 syarat sah semayang. Salah satunya ialah berkata-kata lebih daripada 3 kali, tak boleh. Berkata-kata pula, sorry, itu bergerak. Berkata-kata dalam semayang. Berkata-kata dalam semayang. Diam. Hai. Halo, Assalamualaikum. Saya tengah semayang. Tak gitu call balik. Sambung balik semayang. Itu tak boleh. Bercakap dalam semayang tak boleh. Batal. Dalam tawaf, boleh. Syarat sah semayang. Suci daripada najis. Dalam tawaf pun suci daripada najis. Suci daripada hadas besar, hadas kecil. Suci daripada hadas besar, hadas kecil. Pakaian, badan dan tempat mesti suci. Pakaian, badan dan tempat mesti suci. Mesti kena ada wuduk. Ada wuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada. Semua saya baca. Menutup aurat. Syarat dia menutup aurat. Syarat sah semayang pun menutup aurat. So, nombor 1, menutup aurat. So, kita pastikan badan kita tutup aurat. Orang lelaki, make sure kain ihram, masa nak pergi ihram, ikat balik semula. Daripada Madinah, kita pergi ke Mekah, sampai Mekah, angkat beg apa semua, nak turun balik, tolong perelok balik semua daripada awal. Pergi perkemah balik, ambil wuduk lain balik. Jangan pakai minyak wangi je, yang tu je tak boleh. Sebab kita dah naik ihram dah. Tapi cerita dia, perkemah balik kain ihram elok-elok, naik sikit sampai setengah betih. Jangan atas sangat, jangan bawah sangat. Setengah betih atau sikit naik atas sampai dekat betih tu pun dah okey dah. Sebab apa? Bagi dia tak sentuh tanah-tanah dan sebagainya. Ini untuk orang lelaki lah, no? Menutup aurat. Jadi sebab tu perbetul balik. Sebab apa? Takut nampak pusat. Pusat ni kalau kita tak tutup dengan kain dah. Ni semua teori je. Nanti praktikal insya-Allah dalam minggu depan. Saya dengan Haji Wan masih cuba lagi. Untuk kami nak buat di masjid-masjid untuk buat kursus umrah. Tapi tak apa. Yang mana buat secara online, tengok juga kami buat secara online. Okay? Jadi tapi kita nak pergi kat masjid, kita buat bagi orang boleh tengok. Jadi senang nak tunjuk. Kalau kata pusat tu, macam mana? Kalau kita tertanggai pusat ke bawah tu, kita boleh tutup. Atas ni tak apa. Tapi kalau terselak, habis rosak kita punya tu. Jadi sebab tu kena perkemah balik kain ihram elok-elok sebab menutup aurat. Orang perempuan, aurat dia tangan dia ni yang paling senang sekali. Dia yang ni je paling senang untuk terbatai tawaf kita. Jadi sebab tu orang perempuan, make sure, saya pesan banyak kali dengan jemaah saya, sama ada Emma pakai jubah yang ada ketat di lengan dia tu lagu tu. Orang kata, Ustaz, janganlah duk mengajak benda lagu ni. Saya kata, mengajak apa? Dia kata, duk suruh orang perempuan pakai ketat. Bukankah kalau ketat kat tangan ni menampakkan bentuk? Saya kata, janganlah buat lagu tu. Habis tu jenuh lah orang perempuan. Takkan kot dia nak buat kerja, nak masak apa semua, nak kena pakai kain sampai ke sini. Habis sambak dengan api sekejap lagi. Mereka ada cara dia. Yang kata nampak bentuk tubuh badan tu, kata para mufti, ialah di bahagian pinggang dan pinggul ni. Hak ni yang jangan ketat ni, tang sini ni. Hak ini. Hak yang ni pasal tempat untuk kita nak buat kerja. Tangan ni kita nak angkat ibadah, nak angkat. Kalau kita pakai lagu tu longgar. Bila longgar, nak kena pakai benda, nak kena buat benda. Cuba kalau dia ada ketat sikit kat sini. Lagu dia ada kancing ke, ataupun dia jenis buat jubah ada ketat sikit di lengan. Sebab lengan ni orang tengok tak ada, orang tak naik syahwat lah tengok tangan. Ada orang tengok lengan tang sini ni. Jadi, ya Allah, aku tengok ni steam aku. Mana? Tak ada lah. Mana tak ada siapa lah. Tengok lengan orang perempuan. Wih, steam aku tengok. Apa tak ada. Mana ada. Dia tang sini ni yang ketat tu tang sini. Boleh faham lah, no?
Khair. Jadi kan ada orang duk buat jubah yang ada kat sini, yang dia ketat tang sini ni sikit kan, kat sini ni dia kejap dia pegang tang situ tu. Yang tu selamat. Yang tu saya nasihat lah. Yang tu saya nasihatkan pakai yang tu. Sebab kalau nak kata pakai kancing cekak musang ke apa, takut kancing tu longgang pula kan. Jadi kalau ada yang tu boleh. Tapi kalau tak ada, cara paling selamat seralum telekung, duduk bawah telekung, istilam bawah telekung je pun tak apa. Istilam bawah telekung pun tak apa. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Abang dah tadi. Sebab tu orang perempuan haid tak boleh tawaf. Boleh sa'i, tak boleh tawaf. Jadi sebab tu tak boleh buat umrah. Sebab umrah dia syarat dia ujung tertib. Jadi kalau tak tertib nanti tak sah lah. Boleh faham Lepas tu, suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Abang dah tadi. Bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad. Ustaz, sebelum tu. Suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Okey, yang ni saya tak tahulah ni macam mana. Tapi masa zaman, sebab kita pergi nanti bulan 12 ni mesti sejuk. Bulan 12 ni sejuk. Apa hukum bawa slipper pakai masa nak pergi Masjidil Haram takut ada najis? Saya macam mana nak kata? Tuan-tuan punya slipper, tuan-tuan kena yakin tau. Jangan katakan pergi masjid. Kalau duduk saja-saja pun, kalau slipper tu ada najis, kotor semua tempat. Kalau tuan-tuan pakai slipper tuan-tuan ada najis, tuan-tuan masuk dewan makan, tuan-tuan telah mengotorkan dewan makan tu kepada semua orang yang ada dalam masjid, dalam dewan makan tu, mereka duduk pijak kat situ semua. Betul tak betul? Bukan syarat masuk masjid je kena suci daripada najis. Duduk tak mana-mana pun kita kena suci daripada najis. Betul tak? Saya bukan nak jawab hukum hakam tak, saya nak bagi logik je dulu. Saya nak bagi logik dulu. Logik dia kalau tuan-tuan kasut tuan-tuan tak bersih, tuan-tuan masuk bilik hotel tuan-tuan pun tak bersih. Tu sekali lagi tuan-tuan duk pijak keluar daripada bilik ayak apa semua tu, nak semayang dekat dalam hotel tu pun macam mana? Kalau tuan-tuan duk berjalan dengan kasut selipar, kan bilik kita buka bilik, kita ada tandas situ. So kalau kasut kita tak bersih, kita pijak tang situ, kita duk kata takut najis, kita pijak tang situ, lepas tu kita tak kasut kita, sekali kita masuk bilik ayak, kita keluar, kita pijak balik tempat kita pijak tu. Bukan rosak kan kita punya ni. Betul tak? Jadi kat mana pun kita kena pastikan kita suci. Betul tak betul? Kasut kita suci, bersih dan sebagainya, kita kena yakin. Selama mana kita tak pijak taik, selama mana kita tak buat benda-benda yang tak elok, kita pergi tandas-tandas tu bersih, kita tak pergi kencing atas slipper atau orang lain tak kencing atas slipper kita, suci tak? Suci. So jangan wah-wah. Sebab tu kalau nak bawa kasut slipper dalam uncang, bawa, tak ada masalah. Boh dalam uncang, ikat, boh dalam beg. Hak tu jawapan simple dulu saya nak bagi tahu. Boleh faham Boleh faham? Dia ada jawapannya sama macam orang yang ada stoma bag, sama ada macam, dia banyak dia punya pembincangan dia. Tapi saya nak bagi tahu dulu, bab suci ni dia bukan hanya pada masuk masjid. Dekat semua tempat kita kena suci bersih. Dia bukan kata ustaz ni kalau kita nak masuk masjid, kita bubuh slipper dalam uncang tu macam mana? Kalau kena najis lagu mana? Itu kalau kita buat andaian. Sebab sebelum kita nak sampai masjid, kita pakai slipper. Betul tak betul? Kalau kita pakai slipper, kita main turun daripada hotel, kita nak pijak kat semua kawasan, kita jenis macam mana tu? Ada kata, dah ustaz, nanti kalau kita dalam perjalanan ada penuh taik burung. Taik burung bukan, dia termasuk dalam umumul balwa, bala yang umum, kata arwah Datuk Harundin masa mengajak tajuk bab suci daripada pakaian dan sebagainya ketika nak semayang. Datuk Harundin kata di Mekah ni penuh taik burung, burung merpati. Hak ni dak, dia umumul balwa, bala yang umum. Hang tak boleh nak buat lagu mana. Macam dekat kita punya masjid dan sebagainya, dia jadi taik cicak. Taik cicak ni penuh kat masjid. Ada setengah masjid tu dia penuh dengan cicak. Tak tahu nak buat lagu mana. Itu tak ada. Dia umumul balwa. Umum yang balak. Balak yang umum. Balak yang umum. Dia umumul balwa. Itu lain. Bijak pun tak ada masalah. Semayang atas dia pun tak ada masalah. Taik burung. Cuma lalu dengan tak lalu lah. Lalu dengan tak lalu je lah. Nak mayang. Kita tak lalu. Saya tak lalu. Tak lalu tak apa. Okey, boleh dapat. Lepas tu suci. Saya nak pesan kata,
bila kita berjalan tu kan, bila kita berjalan pi tawaf tu, kalau kita pi bulan 12 ni musim sejuk. Musim sejuk. Jadi bila musim sejuk tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang ada terkencing, budak terkencing. Dia mak dia tak bagi pakai pampers, dia duk lari-lari, duk minum air zam-zam apa semua, dia tak tahan dia kencing. So kalau kita nampak ada air, tapi janganlah setiap kali randuk air dekat kawasan tawaf tu kita rasa air kencing. Tak, hak tu air zam-zam. Kita kena sangka baik tu, kita tak nampak dia, tak bau apa-apa hancing, hak tu air zam-zam. Kadang-kadang orang jirih badan dia, kadang-kadang orang tua-tua dia minum sambil berjalan tu, dia berterabuk. Jangan kata orang tua-tua, kita minum pun berterabuk juga kan. Jadi perhatikan mana kita nak pijak. Tambah pula lah ni kan tak berapa ramai sangat, so kita boleh nampak tempat tu kan. Sebab masa kami pergi hari tu ada budak terkencing, jenuh melompat. Jenuh melompat daripada kawasan tawaf tu nah. Bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad. Kita turun nak tawaf tu, kita mengirikan Kaabah, kita akan turun, kita akan remind semua orang macam mana apa semua. Tapi untung yang mana yang pi bulan 12 ni kita pi Madinah dulu, jadi kita sempat untuk buat kursus umrah lagi sekali intensif sebelum kita pergi umrah di Madinah. Spesifik, kita tak kacau semua orang, jemaah kita saja, tapi tak kisah siapa jemaah lain pun nak join untuk dengar kursus umrah sekali dengan kita, tak ada masalah. Tapi untuk jemaah kita akan duduk sekali, kita akan muzakarah balik lagi sekali sama-sama. Sebelum kita pergi, kita akan checklist balik. Jadi senang nak remind tuan-tuan, esok jangan lupa kerat kuku, esok jangan lupa, kita boleh bagi reminder tu, tak ada masalah insya-Allah khair. So bermula daripada Hajarul Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jalan. Ini semua ilmu teori saja sebab terhad, tuan-tuan tak nampak. Nanti kalau minggu depan dapat kawasan, kita boleh buat praktikal lah, senang nak tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. Cium, jalan. So bermula daripada Hajarul Aswad, menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Okey. Don Daniel Don Biaji ni bukan ulama noh. Don Daniel Don Biaji ni ustaz biasa lah. Baca pun buku orang, bukan baca buku sendiri. Dia tulis apa ni? Syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf maknanya kalau tak ada yang ni, tak sah tawaf. Betul tak? Kan? Tak sah tawaf, tak sah. So kalau kata tawaf tak sah, cuba tengok nombor 5 apa dia? Menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Makna Kaabah ada sebelah kiri, kita kena jalan ke hadapan. Jadi kita kena mengirikan Kaabah. Dan kita punya bahu mesti selanting dengan Kaabah. Dia tak boleh lari daripada Kaabah. Makna kalau siapa punya bahu lari daripada Kaabah, batal tawaf dia. Betul? Baik, pesanan. Baru ni dah dibuka dah peluang untuk buat tawaf sunat. Tetapi kena pergi tingkat 1. Dia tak boleh kacau tingkat bawah. Dah keluar dah memo tu. Boleh apply untuk tawaf sunat, tapi kena buat di tingkat 1. Tak boleh buat di bawah. So, bila nak buat tingkat 1 ni yang saya risau. Sebab apa? Pesanan mudah saya, tolong berjalan tengok lantai. Sebab di lantai itu dia ada laluan tawaf. Dia ada buat bentuk bulat untuk tawaf. Sebab apa? Sebab kalau tawaf di tingkat 1, kita cenderung untuk ikut bangunan. Kita tak cenderung untuk mengirikan Kaabah. Jadi bila kita nak ikut bangunan tu, kadang-kadang bau kita dah terkeluar daripada Kaabah. Itu saya nak pesan. Jadi tolonglah kawan-kawan, siapa nak ni, pastikan nak tawaf, ikut soft yang dia buat. Soft yang dia buat tu, insya-Allah menghadap Kaabah. So kalau kita berjalan ikut garisan tu, insya-Allah yakin dia menghadap. Sah tawaf kita. Dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar binaan Kaabah, Hijr Ismail dan Syazarwan. Sebab tu kita tak boleh pergi dekat dengan Kaabah masa kita duk tawaf. Sebab takut kita pijak Syazarwan tu. Syazarwan tu dah dikira sebagai sebahagian daripada Kaabah dalam Kaabah. So kalau kita pijak dia, sebab kalau kita nak, tu saya kata tu sini dia terhad. Kalau kita pergi dekat Kaabah, kita tak, Kaabah dia bukan lurus lagu ni. Kaabah dia ada tembok menyerong dulu, baru ada Kaabah. So tembok menyerong tu nama dia Syazarwan. Tembok menyerong tu dia Syazarwan.
So kalau kita pergi kat Kaabah, nak pegang Kaabah, kita mesti kena lean badan kita atau tangan kita mesti kena melepasi Syazarwan. Syazarwan tu Kaabah. So kalau kita buat lagu tu, kita dah masuk atau dah berdiri di atas Kaabah atau melalui Kaabah. Batal tawaf kita. Round tu batal. Mengekalkan niat tawaf, jangan buat niat selain nak pergi ligan orang ke, nak pergi cari orang ke, jangan hilangkan yang tu. Cukup 7 pusingan dengan yakin. Sebab tu kita ada bagi tasbih kecil-kecil tu untuk semua orang bawa. Betul. Dan sebab tu kalau kita pusing beramai-ramai, kita akan ada seorang tukang kira. Kita tetapkan dia untuk kira pusingan kita. Supaya semua orang yakin dengan pusingan semua. Itu kalau kita buat ramai-ramai lah. Tapi untuk yakin ni dia individu seorang-seorang. Cuma untuk bantuan tu kita akan tanya. Saya memang akan tanya kepada semua orang, berapa round kita dah? Kalau ada yang confused tu, kita akan yakin balik elok-elok. Mai sekali dengan kami dah? Tawaf mula sekali dengan kami dah? Ada tak pergi mana-mana? Tak ada. Cukup 6 pusingan. Jangan confuse. Dia je tu. Kita akan make sure. Khair Amalan sunat tawaf, wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah amalan sunat tawaf ini berjalan kaki. Maknanya siapa yang nak naik berkenderaan, naik skuter apa semua tu, tak ada masalah. Harus hukum dia. Especially bagi orang yang ada masalah kaki dia sakit dan sebagainya, dia boleh naik skuter. Dan kita insyaAllah kalau tak ada aral, saya tengok tim saya macam mana, kalau cukup akan ada seorang mutawif akan pandu orang yang naik skuter dekat atas. Beritibak, buka bau sebelah kanan, tutup bau sebelah kiri. Itibak, buka bau sebelah kanan. Menampakkan bahu sebelah kanan. Bagi tawaf diikuti yang diikuti oleh sa'i hanya sunat bagi lelaki sahaja. Sunat mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Ini kita tak boleh dapat lah sebab Hajarul Aswad pun tutup. Istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan atau syarat dengan tapak tangan ke arahnya sambil bertakbir lalu mengucup tapak tangan. Nampak? Mengucup tapak tangan tu sunat. Jangan main-main. Pada setiap permulaan tawaf. Istilam rukun yamani dan tidak mengucup rukun tersebut. Istilah bismillah Allahu akbar. Cuma kalau macam saya kucup, bukan nak lawan sunnah, tidak, sebab sayang ke Hajarul Aswad. Itu je, sayang ke Hajarul Aswad. Melakukan ramal, berlari dari anak, yang ni mungkin kita boleh buat sebab sikit orang. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara mualat, maknanya kita pusing terus ya, tak berhenti dulu, relax, minum air apa semua, sambung balik tu. Dia sunat dapat buat 7 kali direct. Lepas tu mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat selepas selesai. Kalau boleh dapat maqam Ibrahim, kalau tak dalam kawasan tawaf. Ini kita boleh dapat insyaAllah. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran semasa tawaf. Masa kita duduk tawaf tu, kita baca semua zikir, semua doa, semua apa yang ada. Boleh, tak ada masalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada pula yang baca selawat Allah, macam mana selawat? Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Boleh dapat lah. Satu pun ada orang baca juga. So semua tu termasuk dalam zikir juga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cantik. Sempat habis 2 rukun umrah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan sa'i. Kita akan wrap up sikit. Kita akan sa'i. Kita akan tahallul dan tertib. Dan insyaAllah kalau tak ada aral, kita dapat masjid ke surau ke mana ke, jiwan dapat, kita akan buat di sana. Boleh? Boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Minta ampun, minta maaf daripada saya atas salah dan silap. Harap penerangan hari ini memuaskan dan mendapat
tempat di hati tuan-tuan untuk faham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang lemah daripada saya, yang hebat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi faham yang semua tuan-tuan boleh faham, Allah Taala yang bagi. So kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum.